awal. Nanti kita akan mula. Alia ada sarapan belum Alia? Belum. Belum sarapan. Kat rumah ada siapa? Family semua ada? Ke ada yang bekerja? Ayah saya kerja. Ayah seorang kerja eh? Mak tak kerja kan? Tak. Kamu ada abang ke kakak duduk rumah sekali? Saya ada kakak. Ada kakak. Jadi kakak pun belajar online lah? Tapi dia malas nak masuk. Gimana dia masuk? Dia tak masuk kelas? Tak. Sehari? Itulah tak best yang belajar online ni, tak best itulah. Cikgu buat kelas, anak muridnya tak masuk. Tak best online. Dia pun tak buat. Apa dia? Di sekolah dia pun dia tak buat. Dia tak buat. Kakak ke abang lah? Kakak. Kakak jarang perempuan tak buat kerja, jarang perempuan malas lah, biasa perempuan rajin. Kalau kat sekolah dulu, zaman ustaz waktu sekolah dulu, kawan-kawan kalau perempuan semua rajin, yang lelaki malas. Jarang lah. Tu yang tak best kan kalau cikgu online ni. Cikgu lagi suka, kalau cikgu lagi suka belajar dekat sekolah daripada belajar dekat rumah. Sebab sama. Tengoklah macam Syafiq, cikgu susah nak didik dia punya akhlak tu, macam akhlak lah, kelakuan, tingkah laku. Sebab kadang-kadang dia tu macam buat hal pula, macam buat perangai. Cikgu pun tak tahu macam mana nak buat. Kalau dekat online ni cakap-cakap nanti dia tu, cakap-cakap nanti dia malas pula nak masuk email aku. YouTube nampak. Jadi kita mula Kita akan belajar tajuk, cikgu tak boleh bagi tahu dulu. Nanti cikgu akan tunjuk video. Kamu tengok video ni dulu. Nanti cikgu kamu akan cuba, kamu akan agak lah apa yang tajuk yang cikgu nak ajar. Alia biasa makan sarapan pukul apa? Tak tahu lah. Ada awal, kadang-kadang. Semalam? Kalau semalam pukul apa? Pukul 10? Waktu rehat lah. Kau kan kejap lagi waktu rehat pukul 10 kan? Waktu rehat pukul 10. Saya semalam pukul 10 lah makan. Makan pukul 10. Okey lah makan pukul 10. Cikgu pun belum makan lagi. Nanti cikgu biasa makan lepas kelas. Maksudnya cikgu dah masuk kelas kamu, dah ngajar, dah habis semua kelas lah. Dah ngajar tahun 4, tahun 2, tahun 3, dah habis semua ngajar, lepas tu barulah cikgu makan. Cikgu tak makan sebelum mengajar lah. Kalau dekat sekolah tu biasa cikgu-cikgu kamu kau tengok cikgu-cikgu kamu kat sekolah tu, dia orang akan makan. Dia orang akan datang awal, biasa pukul 6 suku, dah ada yang cikgu sampai. Paling awal cikgu Peling lah. Cikgu Peling ataupun Ustaz pun kadang-kadang awal. Ustaz biasa awal lah sebab Ustaz solat subuh kat masjid. Jadi lepas solat subuh, lepas tu terus pergi sekolah. Biasa pukul 6 suku ataupun 6.30 dah sampai sekolah. Kalau cikgu Peling pun sama. Cikgu Peling kadang-kadang biasanya 6.20 dia dah sampai sekolah. Biasa dia sampai sekolah, nanti cikgu-cikgu yang datang awal tu, Cikgu Yun pun sama. Dia orang akan sarapan dulu lah, dia orang akan makan dulu, dia orang kadang-kadang bawa bekal, dia orang akan makan dulu. Lepas makan pukul 7.30 start kelas, dia orang terus masuk kelas mengajar kamu. Macam tu lah dia orang, cikgu-cikgu semua, cikgu-cikgu kamu lah yang kat sekolah, Cikgu Yun, semua sarapan dulu. Ada juga yang tak sarapan lah, dia orang makan waktu pelajar-pelajar makan. Macam waktu pukul 10,
pukul 10 tu baru dia makan lah. Ada juga, tapi tak sempat. Jadi cikgu tak suka makan waktu pelajar makan. Cikgu suka waktu makan tu kan kita, kalau cikgu kan biasa waktu kamu makan, cikgu kena jaga kamu makan kan kat kelas kan, ingat tak? Kena jaga kamu makan. Jadi cikgu tak suka makan waktu sedang menjaga. Jadi cikgu waktu jaga kelas, cikgu tak suka makan. Tapi pelajar-pelajar makan lah. Itu sebab waktu jaga kelas kan, waktu rehat tu, nanti setiap kelas ada cikgu-cikgu yang jaga bawa makanan. Ataupun makan tengah hari terus lah, makan tengah hari. Tak suka makan pagi. Ya, saya faham. Kamu sekarang ini ruang tamu Alia? Kamu berada di ruang tamu? Rumah kamu 2 tingkat ke 1 tingkat? Kamu duduk rumah taman Kampung. 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 Dekat dengan sekolah. Maksudnya kat sekolah tu berdepan dengan sekolah tu ada kampung tu lah, kampung. Keluar sekolah tu belok kanan pergi ke kampung api-api. Kampung api. Kamu memang duduk kampung api-api? Tak, saya rumah kampung. Tapi tak jiran, tapi jiran saya jarak-jarak. Begitu. Jiran tapi jarak lah. Kenal lah. Tapi ibu bapa kamu kenal lah jiran-jiran kamu? Kenal? Okey. Nenek kamu ataupun datuk kamu duduk dengan kamu ke? Tak. Okay, jadi kampung kamu kat mana? Kampung? Kampung saya dekat kampung pesisir. Kampung apa? Kampung pesisir. Dia dekat-dekat dengan Sedahak. Felda kan? Felda Sedahak Apa? Betul. Itu Felda Sedahak Kampung kamu kat Felda Tak. Kampung saya kat depan Sedahak. Kat Pontian jugalah. Cikgu pun tak tahu tengah Pontian pun kat area Pontian ni sebab cikgu duduk Batu Pahat. Jadi cikgu tahu apa kawasan kat Pontian. Cikgu kalau kat Pontian, cikgu duduk dekat Pontian kecil lah. Cikgu duduk kat rumah sewa Pontian kecil. Kalau duduk Pontian lah dengan kawan-kawan cikgu lah. Ada kawan-kawan cikgu juga. Mereka cikgu juga. Ada 2 orang cikgu. 1, 2, 3. Ada 3 orang cikgu. Waktu cikgu duduk kat sana ada 3 orang cikgu. Dia orang semua orang Kelantan, orang Terengganu dengan orang Keluang. Cikgu pula orang Batu Pahat, tak ada Pontian. Kenapa tak ada Pontian? Jadi tak cari kawan Pontian. Tak ada orang Pontian. Memang dia orang semua orang-orang luar. Cikgu pun tak tahu kenapa. Nanti kita punya kelas ni kenapa Syafiq tak masuk lagi ni? Tahu? Cikgu dah suruh dengan dia masuk awal. Lagi 2 minit ni. Cikgu Yun pun dah masuk. Syafiq tak masuk lagi. Cikgu dah cakap suruh masuk awal, tak masuk. Syafiq saya masuk apa kan? Saya sudah masuk tak apa. Nanti cikgu ajar je. Saya tengok, saya tak keluar suara punya. Okey? Terima kasih cikgu. Syafiq dah ingat banyak kali dah. Semalam suruh datang awal, suruh masuk awal, tak masuk. Sekejap cikgu. Lagi 2 minit kita akan start. Cikgu cuba tengok Syafiq. Cikgu mesej dia. Cikgu cuba bagi tahu. Syafiq tu masuk lagi.
Okey, waktu pun dah tiba. Okey, memandangkan Syafiq tak masuk lagi, tak apa, kita mula dulu Okey. Sebentar ya. Okey, sebelum kita mula, mari sama-sama kita mulakan kita punya pembelajaran pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Okey, jadi kita tengok sama-sama ada satu video. Sebelum kita mulakan, cikgu tak nak bagi tahu dulu apa tajuk yang kita akan belajar. Kamu tengok dulu video ni. Tengok video ni, jadi kamu buat penilaian apa yang cikgu nak cuba sampaikan. Okey, tengok video ni. Okey, 1, 2, mula. Tengok ya. Okey, Alia. Daripada lagu yang kamu dengar tadi, video yang kamu dengar tadi, berkenaan pasal apa, Alia? Jiran. Pasal jiran. Dia buat apa dengan jiran dia? Dia buat baik dengan jiran. Buat baik dengan jiran. Kalau kita buat baik dengan jiran, apa yang akan berlaku? Dia kata tadi. Kita akan dapat pahala. Pandai. Okay. Jadi kat situ dia kata buat jiran Allah sayang. Jadi maksudnya kalau kita buat baik kepada jiran, kita akan dapat pahala. Okay. Jadi apa yang kita nak belajar pada hari ini adalah berkenaan tajuk jiran sepakat membawa berkat. Okay. Boleh nampak kat skrin tu? Nampak? Boleh. Okay, nampak, Okey, jiran sepakat membawa berkat. Pada akhir pembelajaran, murid kamu akan dapat menyatakan maksud, okey? Yang pertama, maksud jiran, okey? Maksud jiran, tengok tu. Kemudian, kamu juga akan dapat menerangkan hukum, okey? Ini hukum dan juga berdasarkan dalil, Hukum beradab kepada jiran. Hukum beradab kepada jiran. Kemudian, kamu juga dapat menjelaskan hak jiran. Apa yang sepatutnya kita kena buat pada jiran. Kemudian kamu juga dapat menganalisis kepentingan adab berjiran. Jadi kita tengok sama-sama. Ini objektif kita pada hari ini. Jadi sebelum tu kita tengok apa yang dimaksudkan dengan jiran. Jiran. Jadi kamu rasa apa maksud jiran, Alia? Berdasarkan pengetahuan kamu, jiran tu apa dia? Jiran tu jiran tu apa? Jiran ni yang jiran tu orang sebelah rumah kita. Pandai. Orang yang duduk berdekatan kita. Orang pandai, Syafiq. Maksudnya orang yang tinggal dengan kita, berdepan dengan kita, belakang kita, kanan kita, kiri kita. Macam tadi tengok yang lagu yang kita tengok tadi. Dia kata depan, kanan kan, dia kata depan, kanan, kanan, kiri, depan, belakang. Itu orang yang tinggal berdekatan kita, itu adalah jiran kita. Kalau ikut agama Islam, 40 rumah yang berdekatan dengan kita itu adalah jiran kita. Walaupun jauh 2 langkah, 2-3 rumah, itu juga adalah jiran. Alright, kalau kita tengok kat sini, maksud jiran adalah, kita tengok kat sini, yang tulisan Jawi ni, maksud dia adalah pengertian jiran. Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang yang disebut juga tetangga. Maksudnya kat sini orang yang tinggal berdekatan yang disebut juga tetangga. Okey, kalau kita tengok kat sini, tetangga. Okey, dengan nama lain bagi jiran adalah kita panggil tetangga. Right? Apa hukum dia? Jadi kita tengok apakah hukum kita beradab kepada jiran. Dalil dia adalah daripada hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah." Okey, apa maksud dia? Riwayatul Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Kat sini dia kata maksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat maka janganlah menyakiti jiran. Tengok dekat sini Alia cuba tengok dekat dalil tu, Syafiq dan Alia tengok betul-betul dekat dalil tu. Tengok dalil ni, siapa yang beriman. Tengok dia kata siapa yang beriman. Maksudnya kamu percaya kepada Allah maka dan hari akhirat maka kamu jangan menyakiti jiran.
Ni Rasulullah kata jangan menyakiti jiran. Maksudnya kamu tak boleh. Kalau kamu menyakiti jiran, hukum dia berdosa. Berdosa ni masuk api neraka. Okay, jadi kita tengok apa hukum dia. Berdasarkan hadis di atas, seseorang Muslim wajib beradab. Jadi hukum dia adalah wajib. Wajib beradab dengan jirannya. Kita wajib beradab dengan jiran tanpa mengira agama, tanpa mengira agama. Orang agama lain pun kita kena jaga. Dan bangsa, nampak ni, dan bangsa. Bahkan menyakiti mereka hukumnya haram. Tengok ni Tengok yang cikgu lainkan kat bawah ni, haram ni sangat penting. Haram. Haram ni maksudnya kalau kita buat, apa dia Alia? Haram ni kalau kita buat apa? Kalau kita buat kita masuk api neraka. Pandai. Okay, kalau haram ni kita buat, kita dapat dosa, nampak? Dan berdosa. Dapat dosa, bila dapat dosa masuk api neraka. Jadi jangan buat kat sini wajib. Hukum dia adalah haram kalau kita berkasar dengan menyakiti mereka. Okey, jadi kat sini ada soalan sedikit cikgu nak tanya. Apa yang akan terjadi? Cuba tengok kat skrin tu. Apa yang akan terjadi sekiranya kita tinggal bersendirian? Alia, kalau kita tinggal bersendirian, apa yang akan terjadi kepada Alia? Alia agaklah kalau Alia tinggal sorang-sorang kat rumah boleh ke? Tak. Kenapa tak boleh? Saya tak ada masak. Tak pandai masak lagi? Lepas tu Selain tak boleh bayar bil. Tak boleh? Tak boleh apa? Tak boleh bayar bil. Tak boleh bayar bil. Kemudian dari segi sosial kamu akan tak boleh nak bercakap dengan orang, kamu akan kesunyian. Jadi macam kalau kita tinggal sorang-sorang tanpa jiran, kita akan berasa sunyi. Jadi kalau ada jiran, kita boleh berbual, boleh tanya khabar, okey. Jadi kita tengok kat sini, benda basic dalam adab. Kita belajar ni adalah topik adab, okey. Jadi benda basic, benda pertama adalah nilai murni. Tengok kat skrin tu, Alia boleh nampak tak nilai murni? Nampak. Okey, sekarang cikgu bagi kamu masa 2 minit ataupun 3 minit untuk kamu buka Google, cari nilai-nilai murni. Nilai-nilai murni. Syafiq pun boleh cari nilai-nilai murni. Cikgu tulis dekat bahagian chat tu apa yang kamu perlu cari. Ya Syafiq. Ya, sebab saya nak cakap. Ya, boleh, okey. Nilai-nilai murni. Cikgu dah tulis dekat chat tu. Cari dekat Google, apakah nilai-nilai murni? Benda basic dalam adab adalah nilai-nilai murni. Jadi kita kena tahu apa itu nilai-nilai murni. Saya tahu. Apa dia Alia? Sebutkan. 1, hikmah. Okey, hikmah. Okey, yang kedua, apa lagi jumpa tak? Ma'arifah. Cuba tengok betul-betul nilai-nilai murni. Tengok yang bahagian image. Cari dekat nilai-nilai murni kemudian tekan image. Oh. Banyak aja. Cuba tak? Tak aja cikgu. Boleh. Tak apa, buat je. Okey, cari tulis nilai-nilai murni. Kemudian kamu tekan image. Nanti ada senarai. Kamu tulis cari yang senarai. Dia ada list. 1, baik hati, berdikari. Nanti. Okey, yang pertama baik hati. Okey, baik hati. Kemudian berdikari. Okey, lagi selain daripada itu ada lagi tak? Himah tinggi. Hemah tinggi. Berlemah lembut. Lemah lembut. Pandai. Kasih sayang. Pandai. Kesyukuran dan keredaan. Lagi apa? Selain daripada kasih sayang apa lagi? Kebebasan. Syafiq, apa dia Syafiq? Syafiq jumpa apa? Sekejap. Saya kecilkan Kebebasan. Lagi? Jumpa lagi tak? Lagi 2. Keberanian.
Selain daripada tu, Hormat. hormat, pandai. Lagi? Ada Ya. lagi tak? Prihatin. Okey, kalau kamu tengok kat sini, ini adalah common sense, okey? Common sense ni adalah benda yang kamu perlu tahu. Jadi kamu, okey, bila orang kamu ada jiran, apa yang patut kamu buat? Benda-benda baik yang patut kamu buat. Jadi kat sini kamu tahu prihatin, baik hati, berdikari, hormat, keberanian, okey, kebebasan, kasih sayang, lemah lembut, hemah yang tinggi, okey, berdikari. Okey, jadi kita tengok sama-sama. Sebelum tu kita akan belajar apa itu hak sebagai kita sebagai jiran, apa hak dia. Kita tengok sama-sama, okey. Alright, kat sini hak jiran terbahagi kepada 3 bahagian Okey, hak jiran terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah perbuatan, dari segi perbuatan. Maksudnya apa yang patut kita buat kepada jiran dari segi perbuatan. Apa yang perlu kita buat kepada jiran? Yang pertama, perbuatan. Kemudian yang kedua, percakapan. Apa yang perlu kita cakap kepada jiran. Kemudian emosi. Dari emosi apa? Kita tak nak senaraikan dulu kat sini. Cikgu nak kamu yang senaraikan. Okay, cuba tengok dekat gambar di atas ini, Alia. Alia, okay, cuba tengok dalam gambar ni. Boleh nampak tak gambar ni, Alia? Nampak. Okey, dari dalam gambar ni, atas dengan bawah dia adalah jiran tau. Jadi Alia jelaskan apakah situasi yang berlaku dalam gambar di atas. Berdasarkan gambar dekat atas, apa yang berlaku? Syafiq duduk elok-elok tengok skrin tu. Atas tu dia buat bising. Alat atas buat bising, bawah Bawah dia nak tidur. Tapi tak boleh. dia nak tidur tapi tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab apa tak boleh, Alia? Sebab kiranya bising sangat. Sebab bising sangat. Okey. Okey. Dekat situ dia kata, Alia kata situasi yang berlaku adalah orang dekat atas buat bising. Jadi kat bawah nak tidur, dia kata tak boleh sebab bising sangat. Okey, Syafiq. Okey, Syafiq, cikgu nak tanyalah Syafiq. Cikgu, bawah pun kira jiran ke? Ya, jiran. Walaupun dekat atas, kadang-kadang ada orang rumah dia, ada rumah dia kondo. Rumah kondo ni ada tingkat atas, tingkat bawah. Apa yang orang buat bising kat atas, kat bawah boleh dengar. Pandai Syafiq. Bagus soalan. Okey Syafiq, cikgu nak tanyalah Syafiq. Adakah apa yang berlaku dekat atas tu sedemikian wajar berlaku? Adakah benda yang berlaku kat atas tu sepatutnya berlaku? Patut tak berlaku yang perkara kat atas? Lepas tu dia Apa Syafiq? swimming pool. Buat sini. Dia mandi tu. Okey. Syafiq, benda yang dekat atas tu, yang buat bising tu patut tak berlaku, Syafiq? Tidak. Kita boleh buat tak macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa kita tak boleh buat bising? Saya tidur hotel tak pernah pun berlaku benda macam tu. Okey. Kalau orang yang tinggal berdekatan dengan jiran, kadang-kadang ada jiran dia kadang-kadang buat bising sewaktu malam, waktu orang nak tidur. Jadi itu adalah waktu yang tak sesuai. Jadi kalau buat bising kat situ, jadi akan mengganggu orang nak tidur ni lah. Okey. Jadi orang akan terganggu, rasa sakit hati. Okey, kemudian cikgu nak tanya Alia pula. Okey, berikan cadangan tindakan jiran yang wajar dilakukan. Sepatutnya waktu orang nak tidur ni, sepatutnya apa yang kita buat? Tidur. Kena senyap. Kena senyap senyap. Ya, pandai. Senyap, hormat Senyap, hormat. Okey, senyap dan hormat. Okey, kita tengok kat sini. Kita kena, kalau kita tahu itu waktu tidur. Okey, waktu contohnya pukul 1 malam, pukul 2 malam jadi orang sepatutnya dah tidur. Jadi kita tak boleh buat bising. Jadi kita tengok seterusnya. Okey, kita tengok gambar seterusnya. Okey, situasi kat sini. Tengok gambar yang pertama. Nombor 1 tu. Orang sedang buat apa gambar nombor 1 tu? Dia tengah ketuk-ketuk. Dia ketuk-ketuk. Okey, dia ketuk-ketuk. Okey, kalau dia ketuk kat situ, dia maksudnya dia buat bising lah, maksudnya dia buat kerja pembaik pulih. Kalau yang kat nombor 2 tu gambar orang sedang buat apa tu? Dia sedang buat kerja. Dia sedang buat kerja. Okey, kemudian yang nombor 3, gambar nombor 3, dia sedang buat apa? Dia tengah main. Okey, nombor 4, dia sedang buat apa?
Ada orang hantar makanan. Hantar makanan, pandai. Kemudian nombor 5. Diorang tengah makan. Orang sedang makan, sedang berbual. Okey, kemudian nombor 6. Apa dia? Pergi sekolah. Dia pun sedang buat kerja buat kerja sekolah depan komputer. Okey, yang pertama ni gambar orang yang pertama ni, adakah wajar? Adakah sepatutnya dia buat macam tu? Nombor 1 tu adakah patut, Alia? Tak patut. Jadi sepatutnya apa? Apa yang sepatutnya kamu rasa? Patut dia ketuk-ketuk tu bila orang sebelah dia tak buat kerja. Pandai. Okey, jadi kita kena jaga perasaan jiran kita. Kita nak buat kerja mestilah waktu yang sesuai, waktu yang kita orang tu sedang mungkin dia keluar ke, dia pergi bekerja ke kan. Bukan waktu dia berada di rumah, okey. Jadi itu termasuk daripada kategori apa, Alia? Percakapan ke perbuatan? Perbuatan. Pandai, perbuatan jadi kita kena jaga hati. Okey, jaga hati jiran. Okey. Okey, jaga hati jiran. Dari segi perbuatan, hak jiran kita mesti jaga hati dia. Okey, itu dari segi perbuatan. Okey, Alia, cuba tengok gambar nombor 4 tu. Tengok nombor 4 tadi kamu cakap dia beri apa tadi? Makanan. Dia beri makanan. Kalau kita beri makanan ni, dia termasuk dalam kategori apa? Perbuatan ke, percakapan ke, emosi? Emosi? Kalau kita beri makan, dia beri makan, dia sedang beri. Dia sedang perbuatan. pandai, beri makan, okey? Beri makan. Okey? Itu adalah termasuk dari kategori perbuatan Okey. Seterusnya cikgu nak cuba kamu menilai nombor 4. Cuba nilai nombor 4 ni, budak sedang bermain ni. Jadi adakah wajar, adakah sepatutnya berlaku, Alia? Sepatut berlaku. Tidak. Okey, tidak pandai Syafiq. Okey Syafiq, kalau yang nombor 3 tu dia buat bising kan? Maksudnya budak-budak sedang buat bising lah kan? Okey, jadi apa yang sepatutnya? Mak dia kena suruh dia senyap. Okey, tapi kadang-kadang kan dalam situasi yang macam ni, dalam situasi yang macam ni kita perlukan emosi Emosi maksudnya jiran kadang-kadang kena faham. Kena faham juga. Maksudnya kita kena faham jiran kita kadang-kadang ada anak. Jadi anak tu kadang-kadang buat bising. Tu biasalah kanak-kanak kadang-kadang bising. Jadi kita sebagai jiran pun kena faham. Okey, jadi kita perlu memahami jiran. Okey, memahami antara satu sama lain. Kalau memahami antara satu sama lain termasuk emosi, percakapan ke perbuatan, Alia? Ke Syafiq? Syafiq. Kita tanya Syafiq. Syafiq dengar? Ya. Okey, kalau kita jaga hati jiran termasuk dekat bahagian emosi ke, percakapan ke, perbuatan hak jiran? Perbuatan dengan emosi. Pandai, okey. Kat sini kita kena tadi apa? Hormat. Kita kena faham, okey? Faham situasi jiran. Okey? Kat sini kita ada dua sebenarnya. Pandai kita dari segi perbuatan dan juga emosi jiran. Kita buat dan juga kita kena jaga perasaan. Okey, kemudian kita tengok kat sini. Syafiq, cuba tengok kat dalam gambar ni Syafiq. Syafiq, cuba tengok dalam gambar ni, cuba kamu buat penilaian gambar ni, apa yang berlaku dalam gambar ni? Orang tua tu marah dia. Orang tua tu tengah marah kan. Jadi tapi apa yang orang ni buat? Dia duduk diam. Dia takut. Ke dia marah balik tak? Dia marah balik tak? Tak. Marah kan? Dia marah. Jadi dia bercakap kat sini kenal dia tengah marah. Okey, marah. Kemudian dia cakap pun mungkin kasar. Okey, kasar. Sebab dia tengah marah. Kalau orang marah mana dia cakap lembut, mestilah cakap kasar kan? Jadi okey Alia. Okey Syafiq, orang ni dia bercakap kasar. Adakah perbuatan bercakap kasar tu wajar? Patut tak cakap kasar tu Syafiq? Tak patut. Tak patut. Okey. Jadi sepatutnya kita kena buat apa? Kita kena bercakap apa? Kita kena cakap lembut-lembut.
Pandai bercakap lembut. Kalau bercakap lembut ni Syafiq, kita cikgu nak tanya cakap. Syafiq, bercakap lembut ni termasuk kategori perbuatan ke percakapan ke emosi? Emosi. Pandai bercakap lembut, pandai Syafiq ni. Okey, bercakap lembut bercakap lembut. Kat sini sebenarnya kalau ikutkan bercakap lembut ni maksudnya kita kena cakap berlemah lembut lah. Berlemah lembut. Okey, dan juga emosi. Betul kalau kita bercakap lemah lembut, kita akan menjaga emosi jiran kita. Jiran pun tak lelah rasa terkejut. Tengok dekat dalam gambar tu. Jiran tu sedang terkejut kan? Okey, seterusnya cuba tengok gambar seterusnya. Tengok gambar seterusnya. Okey. Alia cuba tengok gambar seterusnya. Ni gambar pasal apa ni Alia? Alia rasa gambar tu apa? Gambar pasal dia orang dah kemas jiran halaman rumah, lepas tu ada orang dia buang sampah kat situ. Oh, dia tengah kemas, kemudian ada orang buang sampah dekat situ. Okey, Syafiq rasa apa yang berlaku dekat Syafiq apa yang berlaku dalam gambar tu? Syafiq rasa apa yang berlaku? Kereta terlanggar. Apa dia? Kereta terlanggar. Kereta terlanggar? Mana ada kereta? Kereta terlanggar pagar. Oh, dia terlanggar pagar. Okey, nampak macam langgar pagar. Okey, kalau kamu tengok dalam gambar ni betul-betul kan? Okey. Jiran dia ni, dia kemas halaman rumah dia. Dia potong rumput juga dekat rumah dia. Tapi rumput yang dekat rumah dia buang dekat jiran dia. Daripada sebelah sini dia buang ke sini. Orang sini tengah penat-penat kemas rumah, dia buang dekat jiran dia. Apa dia? Kenapa kambing yang tengah Mana ada kambing? Bukan, itu nak menunjukkan ini jahat, yang ni baik. Tu je Okey, jadi cikgu nak tanya Syafiq. Kalau buang sampah dekat rumah jiran ni, adakah wajar, adakah patut Syafiq? Patut ke buang sampah kat rumah jiran? Tak patut, pandai. Jadi sepatutnya kita membantu jiran sepatutnya kita kena membantu jiran. Kalau dah tahu kita kena gotong royong, bersama-sama membersihkan kawasan rumah, kawasan perumahan kita kan. Kita kan duduk berdekatan jadi kita gotong royong. Gotong royong ni termasuk dalam Alia. Cikgu nak tanya Alia, termasuk kategori apa? Perbuatan ke percakapan emosi? Apa dia? Perbuatan gotong royong, apa pun bekerja sama lah. Okey, bekerja sama, bukanlah buat kerja sendiri. Okey, bukanlah kita makin menyusahkan orang kita tak boleh menyusahkan orang, tapi kita kena memudahkan orang lain. Okey, kita tengok seterusnya. Nampak ni dalam gambar ni. Inilah yang dia suruh bergotong royong. Tengok dalam gambar ni. Alia, apa yang berlaku dalam gambar ni Alia? Diorang nak gotong royong. Diorang sedang gotong royong. Gotong royong tu apa? Dia buat apa tu? Gotong royong apa? Gotong royong menghias ke? Sampah. Mengemas. Pandai. Okey. Diorang sedang mengemas. Okey, Syafiq. Diorang kemas ni, diorang kemas sama-sama ni, adakah perkara-perkara baik? Perkara baik. Perkara baik perkara baik. Jadi perkara baik tu maksudnya perkara yang mesti kita lakukan. Okey, gotong royong jadi termasuk dekat perbuatan yang tadi kita dah buat ni. Bekerjasama. Bekerjasama antara jiran, tetangga. Alright, kita tengok seterusnya. Alright, kita tengok gambar seterusnya. Okey, Syafiq rasa apa yang berlaku dalam gambar ni Syafiq? Dia rumah jiran dia busuk. Rumah jiran dia busuk, pandai bagus rumah jiran dia busuk. Sebab mungkin kita tak tahu, tapi biasa berlaku busuk ni biasa kita tak buang sampah. Kita tahu kat rumah kita ada sampah, kita tak buang. Jadi bila tak buang, benda akan mendatangkan bau. Okey, bila kita tak buang lama sangat, dia akan mendatangkan bau. Bau tu akan bau busuk. Jadi sampai ke rumah jiran, sampai ke rumah sebelah, kadang-kadang juga asap. Kalau ataupun
saudara mara ada jiran rumah kita ada yang merokok atau buat pembakaran kemudian asap tu pergi kat rumah jiran, itu akan akibat dia akan apa dia, kalau kita bau busuk ni jiran kita akan rasa apa Alia kalau bau busuk ni? Akan rasa busuk lah. Busuk. Kemudian Lepas tu dia rasa orang tu macam nak pindah rumah lain. pandai. Okey, rasa nak pindah rumah lain. Bagus Syafiq kata rasa tak sihat. Kemudian Alia kata rasa nak pindah rumah lain. Okey, bagus. Sebenarnya kat situ apa yang kamu nak sampaikan? Dia rasa sakit hati Alia, apa yang Alia nak sampaikan rasa sakit hati. Apa yang Syafiq nak sampaikan ianya memudaratkan orang lain. Boleh memudaratkan orang lain ni, memudaratkan tubuh badan orang lain. Orang lain yang sihat, contoh asap. Asap ni boleh membawa kepada penyakit. Jadi tak elok bagus. Okey, seterusnya kita tengok ada gambar apa lagi kat sini. Kat sini cuba tengok dalam gambar. Alamak. Mana tadi? Cuba tengok kat sini dalam gambar ni. Ni gambar apa Alia? Dan tu dia Gambar mana ni? Sabar. Cikgu zoom je dia pergi tempat lain. Okey, ni gambar apa? Nampak kan? Gambar apa? tu gambar polis marah orang tu sebab dia buang sampah sepah-sepah. Okey, itu pada Alia. Okey, Syafiq rasa apa gambar tu? Agak-agak tu gambar orang sedang Dia rasa dia minum air arak. pandai. Okey, yang betul adalah Syafiq Okey, ini sebenarnya orang sedang mabuk Dia mabuk tau, jiran dia mabuk. Okey, jiran dia minum arak, jadi bermabuk-mabuk. Okey. Jadi jiran dia ni dia report polis. Tapi Alia pun betul jugalah Nampak ni, bila orang mabuk ni kadang-kadang dia akan lupa tau. Dia akan lupa benda yang sepatutnya. Common sense dia akan hilang. Jadi kita sepatutnya tak boleh buang sampah merata-rata, tapi disebabkan dia mabuk ni, jadi dia tak tahu, hilang common sense. Jadi kita tak boleh jadi dia buat laporan. Okey, sepatutnya kita kena menasihati. Jadi jiran ni sepatutnya kena nasihat lah. Bagi nasihat. Kalau dia nasihat dia tak dengar, jadi baru buat report polis. Kenapa bagi nasihat dulu? Kita kena jaga hati saudara, kena jaga hati jiran. Kita tak boleh terus buat report, nanti orang tu sedih. Okey, kemudian kita tengok kat sini. Okey, Syafiq, cuba tengok gambar ni Syafiq. Syafiq ni gambar apa Syafiq? Tu gambar sampah jiran dia main buang. Buang sampah, dia main buang saja, main letak kat situ je. Pandai Syafiq ni, dia punya pemikiran dia bagus. Cuma kadang-kadang dia buat ayat je, dia tak boleh nak mengeja. Okey, tapi tak apa. Buang sampah dia letak dekat depan rumah dia. Tapi dia letak dekat depan rumah dia, kemudian jiran dia lalu, apa yang berlaku Alia? Bau busuk. Bau busuk, jadi dia rasa apa? Dia rasa tak sedap hati. Rasa tak sedap, rasa terganggu dengan bau busuk. Jiran kita akan terganggu lah dengan bau busuk. Sepatutnya sampah tak boleh letak situ. Sepatutnya sampah kena buang. Ya, kena buang. Bagus tahap penilaian kamu sangat bagus. Cikgu suka sangat. Sebab cikgu nak kamu berfikir saja hari ni. Okey, jadi kita tengok seterusnya. Okey, jadi sepatutnya kita kena buang sampah. Buang sampah untuk menjaga hati jiran. Buang sampah pada tempat yang sepatutnya. Okey, tengok seterusnya. Gambar apa ni Alia? Tu gambar ada orang datang rumah. Pandai. Datang rumah. Untuk buat happy birthday. Pandai. Datang rumah. Sambut happy birthday. Dia bawa apa tu? Dia bawa apa? Dia bawa kek coklat. Kek. Pandai. Kek coklat. Dia bagi kepada jiran dia. Okey, bagus jadi kat sini kita memberi makan kepada jiran. Kat sini ada dua, beri makan dan juga datang rumah jiran kita panggil sebagai apa Arya? Tahu tak? Tetamu. Ziarahi. Pandai, ziarah bijak. Ziarah jiran dan juga beri makan. Okey, dia termasuk kategori apa? Perbuatan ke? Percakapan ke? Emosi? Percakapan. Perbuatan. Percakapan.
Percakapan pemasuk perbuatan. Pandai Syafiq, okey. Ziarah, perbuatan tulis ziarah jiran. Okey. Kemudian beri makan. Okey, kat sini dah ada beri makan. Okey. Kita tengok seterusnya. Okey, beri makan, ziarah jiran. Okey. Bagus Okey, kemudian tengok kat sini dekat skrin tu. Syafiq, apa yang berlaku dekat gambar ni Syafiq? Oh, saya tahu. Dia tengah nyanyi-nyanyi. Dia sedang nyanyi-nyanyi. Jadi Alia, Syafiq kata dia sedang nyanyi-nyanyi. Kemudian apa yang berlaku kepada jiran dia? Aku sebelah dia, orang sebelah tu ganggu orang sebelah tu sebab orang sebelah tu dia nak tidurkan baby tapi jiran dia ganggu. Pandai. Jadi kat sebelah ni dia ada anak kecil. Jadi dia terganggu. Nak tidurkan anak tak boleh. Nampak ni, dan ni tempat tidur kan? Jadi dia nak tidurkan anak dia. Tak boleh sebab terganggu disebabkan nampak ni. Bunyi. Ni bunyi suara ni. Ni bunyi suara sampai kat rumah dia. Jadi terganggu. Jadi kalau kita nak menyanyi, jadi pergi kat tempat menyanyi. Okey? Macam tu pergi kat karaoke ke, pergi kat rumah kawan-kawan yang tak ada jiran ke. Kalau dah tahu kita ada jiran, dah ada anak kecil, kita tak boleh ganggu kawan jiran kita. Okey Alia, okey Syafiq dan Alia, cikgu nak tengok dekat dalam gambar ni ada dua gambar Ada dua gambar. Betul tak Alia? Okey. Cikgu boleh ada saya dua bawah. Okey, apa perbezaan antara dua gambar ni? Apa yang berlaku Perbezaan dia satu yang ni hormat, satu yang tak hormat. Okey. Hormat. Yang ni tidak hormat. Tidak hormat. Okey, Syafiq, perbezaan selain daripada hormat dengan tak hormat, apa yang berlaku? Dia yang ni dari segi percakapan dia cakap macam mana? Dia cakap kasar-kasar. Oh iya. Pandai. Cikgu boleh, Yang ini lembut. Apa dia Syafiq? boleh saya ke tandas? Okey, cepat sikit jangan tutup kamera. Pergi je tandas cepat sikit. Okey. Seterusnya, okey, itu dari segi perbezaan, okey. Persamaan dia kat sini kedua-dua ni adalah Persamaan dia jiran. dia adalah jiran. Mana kau? Okey, sebab cikgu tulis. Okey, kemudian kat sini ada dua apa ni? Dua orang. Dua orang. Okey, kemudian mereka ni adalah rapat rapat. Maksudnya dekat lah, dekat. Dekat maksudnya bukan jiran yang berjauhan tapi jiran yang berdekatan. Rumah sebelah je dia bergaduh. Okey, kemudian cikgu nak tanyalah, adakah perbuatan ini wajar Alia? Wajar. Yang nombor satu tu wajar tak? Wajar. Okey. Dia kemudian lagi satu kan. Dia juga bertegur bertegur. Okey. Bertegur siapa kat sini bergaduh. Bergaduh. Jadi yang bergaduh ni tak elok Ini kasar, ini tidak lembut. Okey, jadi kamu dah boleh nampak membuat perbezaan antara situasi yang berlaku. Okey, kita tengok ada tak gambar yang kita belum belajar lagi kat sini. Okey, kat sini semua dah gambar. Alright. Kita terus kepada ada lagi ni. Ada lagi satu last. Gambar last. Kita tengok apa yang berlaku dalam gambar ni. Mana? Tengok dekat dalam gambar ni Alia. Okey Syafiq, kita nak tanya Alia. Okey, Syafiq. Syafiq, apa yang berlaku? Rumah jiran dia. Dia buang apa? Dia buang Tak apa sopan. Dia buang sopan, sampah ke atas kepala dia. Sampah tak sopan. Bagus perbuatan ini perbuatan yang tidak sopan Perbuatan ini yang dalam gambar ni perbuatan yang tidak sopan. Tidak sopan dan tidak baik. Okey, jadi dia kat sini apa situasi yang berlaku, dia adalah buang sampah. Kat sini sebenarnya kan ada benda lain yang berlaku. Bukan saja tidak baik dan tidak sopan. Ini sebenarnya kan dengan kata lain dengki. Ini dengki kalau kita sengaja buang sampah kepada jiran kita, macam kita tak suka dengan jiran kita, betul tak? Biasa kalau kita tak suka dengan orang, kita akan buat jahat pada dia. Betul tak Alia?
Contohnya lah. Contohnya kalau orang tak suka dengan kita, Alia pernah tak orang dengki Alia? Mungkin pernah. Biasa pernah buat apa? Entah. Agak-agak lah. Biasanya lah. Kalau Alia ada pensil yang cantik, pensil tu mahal. Biasanya apa yang berlaku? Diorang patahin. Susah. Patahkan ataupun rosakkan ataupun curi. Biasa orang akan jealous dengan apa yang kita ada. Kebiasaannya. Mungkin kadang-kadang benda tu tak berlaku pada kita. Benda tu berlaku dekat luar. Okay. Jadi biasa kita rasa iri hati. Iri hati. Iri hati. Iri hati ni maksudnya adalah jealous. Jealous. Bila disebabkan jealous ni kita akan datangnya rasa dengki. Rasa busuk hati. Jadi kita tak boleh dengki kat orang, kita tak boleh ganggu orang. Okay, bagus Alright, seterusnya kita tengok. Tadi kita dah buat banding beza. Ni nama peta ni adalah peta buih berganda Dalam gambar ni yang buat banding beza, nama dia adalah peta buih berganda. Nanti kamu dah sekolah menengah kamu tahu. Okay, kemudian kita tengok seterusnya. Peta pelbagai alih. Okay, kita tengok seterusnya. Alia, cuba baca yang kat tengah ni apa yang dia tulis kat tengah ni, apa yang cikgu tulis kat tengah ni. Pergaduhan jiran tetangga. Pergaduhan jiran tetangga. Biasa orang bergaduh di antara jiran tetangga ni disebabkan apa, Syafiq? Syafiq, kenapa jiran bergaduh, Syafiq? Sebab dia buat dia dengki. Pandai, dia dengki. Dengki, bagus disebabkan dengki, jiran bergaduh. Selain daripada tu, ada sebab lain tak Alia? Saya tak dapat fikir. Saya tahu. Apa dia Syafiq? Apa dia? Orang tak jujur dia orang yang buat salah. Tidak apa Alia Syafiq? Tidak apa? Orang tak nak jujur yang diorang buat silap. Tidak jujur, okey, disebabkan pergaulan dia tidak jujur. Contohnya dia bercakap sesuatu, dia tipu. Okey, tidak jujur, lawan bagi tidak jujur adalah tipu. Lawan bagi tidak jujur adalah tipu. Jadi kita tulis tipu. Menipu ataupun menipu. Maksudnya suka sangat tipu jiran kita. Orang yang suka tipu jiran, jiran kita tak suka pada kita. Bila jiran tak suka, ianya boleh menyebabkan pergaduhan. Okey. Kemudian sebab lain ada tak Alia? Tadi banyak yang kita tengok dalam gambar tu. Kenapa nak dalam gambar? Apa yang berlaku dalam gambar tu? Benda-benda buruk yang berlaku dalam gambar tadi apa? Boleh sebut? Diorang Tadi yang buang sampah lah, menyanyi lah, apa semua. Kamu kena fikir. Tidak hormat. Tidak hormat. Pandai Tidak hormat jiran. Okey. Tidak hormat jiran. Dengki, okey, tipu ataupun menipu atau menipu, tidak hormat jiran. Ini salah satu. Ada banyak lagi Buang sampah pun sama. Buang sampah merata. Ni pun termasuk. Ada banyak lagi tadi. Menyanyi, bising, buat bising. Ini pun termasuk. Tadi kan ada dalam gambar tu. Okey. Seterusnya, tengok akibat. Disebabkan bergaduh ni, kalau kita bergaduh dengan jiran, dia dah bergaduh, apa yang akan berlaku akibatnya? Alia agak apa yang akan berlaku kalau kita bergaduh dengan jiran, apa yang berlaku? Kalau kita bergaduh dengan jiran, kita akan dibenci. Dibenci. Bila dibenci ni kita tidak bertegur. Tidak bertegur. Tidak bertegur siapa? Okey, maksudnya kita tidak bertegur. Kemudian dari segi muka. Biasa kalau kita bergaduh, kita muka apa yang akan berlaku pada muka? Muka? Senyum. Muka kita akan marah. Dan Syafiq, tidak senyum. Kalau tidak senyum ni kita panggil apa Alia? Itu Kalau orang tak senyum maksudnya? maksudnya Dia baik hari ni. Tak muka. Syafiq kata tidak senyum. Lawan
Maksud tidak senyum tu adalah bermasam muka bermasam muka. Disebabkan kita bergaduh, kita akan bermasam muka Nampak jiran terus tak tengok. Nampak jiran terus tak nak pandang. Itu maksudnya bermasam muka. Dari segi percakapan Alia, apa akibat apa yang berlaku kalau kita bergaduh, kita akan cakap-cakap apa dengan jiran? Kita akan cakap-cakap benda yang tak baik. Bercakap kasar, bercakap benda tak baik pandai. Bercakap kasar ataupun yang tidak baik. Pandai bercakap yang tak baik, bercakap ni lah, maki-maki dia lah, bercakap benda-benda tak baik lah, sumpah seranah semua keluar. Itu akibat berlaku sekiranya kita bergaduh dengan jiran. Okay. Jadi kamu dah tahu apa itu apa yang kalau kita buat akibat yang berlaku apa yang kita buat akan datang yang hasil. Contoh kita buang sampah merata-rata. Ingat sampah yang kita buang tu mungkin kecil saja, sampah gula-gula, tapi hakikatnya ianya boleh membuatkan orang marah. Bila orang marah, orang tak suka dengan kita. Ianya boleh mendatangkan pergaduhan, okey? Itu semua adalah sebab dan akibat. Okey, sekarang kamu dah buat satu proses analisis hubungan antara sebab dan akibat yang berlaku. Okey, bagus Seterusnya kita tengok sama-sama. Hilang. Alright, kita tengok sama-sama. Sekarang kita teruskan kepada jadi kita terus tengok kat sini. Tadi kamu dah buat tau. Kamu dah buat satu kalau kamu tengok sini, hak jiran. Tengok kepada hak jiran yang kita dah buat sama-sama ni. Ini adalah hak jiran. Hak jiran terbagi kepada 3 bahagian. Hak jiran dari segi perbuatan. Yang tadi kamu buat, Alia dan Syafiq buat, bagus. Perbuatan, percakapan dan emosi. Kita tengok dari segi detailnya. Ini adalah hasil jawapan yang kamu fikirkan. Okay, ini adalah jawapan yang kehasil daripada fikiran kamu sendiri. Sangat bagus, cikgu sangat suka. Cikgu tak perlu bagi jawapan, kamu dah tahu dah jawapan dia. Itu adalah common sense. Okay, jadi kita tengok seterusnya. Tengok dekat skrin ni. Ini daripada buku teks. Sama semuanya. Semua ni kat dalam ni kamu dah sebut dah. Jadi kita tengok sama-sama. Okey, Alia, dari segi perbuatan. Okey, cuba tengok. Yang pertama tu adalah menghormati adat budaya agama masing-masing. Nampak ni? Menghormati, nampak? Menghormati ni tadi Alia dah sebut, menghormati. Ini hak dari segi perbuatan, Hak dari segi perbuatan. Nampak ni? Kemudian tidak menyakiti jiran. Nampak ni? Menyakiti jiran. Tak boleh jadi tidak. Kat sini dia kata tidak. Jadi maksudnya pangkah. Tak boleh menyakiti jiran. Nampak? Ni pun kamu dah sebut. Bagus. Seterusnya, nombor 3 tu cuba baca Alia. Nombor 3, menziarahi jiran ketika sakit. Pandai menziarahi jiran. Kamu dah sebut belum menziarahi jiran tadi? Dah. Dah, nampak? Bagus cikgu suka. Kamu dah menziarahi jiran. Hak jiran dari segi perbuatan juga. Kemudian memberi pertolongan jika diperlukan. Nampak ni? Memberi apa Alia tadi? Memberi pertolongan. Memberi pertolongan jika diperlukan. Ni termasuk dalam apa yang tadi kita buat? Bergotong royong. Gotong royong. Kamu dah buat juga, kamu dah bagi dah ini semua. Kemudian nombor 5, cuba nombor 5 tu baca Alia. Nombor 5, melebihkan sedikit masakan dan memberikan kepada jiran. Okey, Syafiq duduk. Melebihkan sedikit masakan, nampak? Memberikan makanan kepada jiran. Nampak? Ni pun dah. Bagus. Kemudian tidak mengganggu ketenteraman jiran. Nombor 7, tidak mengganggu ketenteraman jiran. Nampak? Ini pun kamu dah pun jawab. Bagus. Semua ni kamu dah jawab. Nombor 7, nombor 6. Okey, nombor 7, saling memaafkan. Saling memaafkan.
Memaafkan ni maksudnya kita kena faham dari segi emosi. Kita jangan terus buat report polis. Kita kena nasihat dulu. Memaafkan dia. Kalau dia dah buat sekali, kita maafkan dia. Terus nasihat dia dulu. Cakap janganlah buat macam ni. Saya terganggu lah. Kalau dia buat lagi barulah buat report polis. Jadi kita kena memaafkan, saling memaafkan dan bertolak ansur. Janganlah orang tu ada anak dia buat bising, kita terus marah-marah. Tak boleh. Kalau orang tu anak dia sedang buat bising, kita kena faham. Anak ni kadang-kadang kanak-kanak kita tak boleh nak kawal, budak-budak tetap akan menangis. Jadi jirannya pula kena faham, bertolak ansur. Nampak tak dekat skrin tu dia tulis bertolak ansur. Ni pun kamu dah jawab tadi. Okey, kita tengok dari segi percakapan. Syafiq tengok Syafiq. Dari segi percakapan, tadi pun Syafiq dah jawab dari segi percakapan. Bagus. Kita tengok dari segi percakapan. Memberi nasihat. Ni nampak ni. Nasihat. Bagi nasihat sekiranya diperlukan. Kalau jiran tu ada masalah ke apa, bagi dia nasihat. Mengucapkan tahniah. Tahniah. Nampak tadi kan kamu cakap kan yang dia bagi kek tu. Dia bagi kek tu sebab apa dia bagi kek Alia tadi? Sebab hari jadi anak dia. Pandai. Kamu kata tadi dia bagi hadiah kan. Jadi sebut tahniah itu adalah dari segi percakapan. Hak jiran dari segi percakapan. Okey, tak sebutkan tahniah. Cakap tahniah jiran. Okey, tahniah simpulan bin simpulan. Tahniah Syafiq. Tahniah Alia. Selamat hari lahir Alia. Bagi kek, bagi hadiah. Okey. Kemudian menjaga pertuturan. Ni Syafiq cakap tadi. Menjaga pertuturan ni maksudnya tak boleh cakap kasar, lemah lembut. Ni yang tadi kamu cakap, lemah lembut. Okay, jaga pertuturan. Pertuturan ni maksudnya percakapan. Jaga percakapan kita. Kita tak boleh cakap kasar dengan jiran. Tengok ni dari segi emosi. Syafiq dari segi emosi. Ni yang Syafiq cakap tadi dari segi emosi ni. Nampak? Mana? Ni. Dari segi emosi, berprasangka baik. Berprasangka baik kepada jiran. Sangka baik dulu. Jangan buat sangka buruk. Bukan jiran kadang-kadang bukan nak dengki dengan kita. Dia tak sengaja. Kemudian bersimpati. Bersimpati ni kasihan sama jiran. Kasihan sama jiran tu maksud bersimpati. Kasihan sama jiran. Itu dari segi emosi. Emosi. Kita kena kasihan sama jiran. Alright. Nampak? Semua yang kalau cikgu kamu tengok kat sini, semua yang kat atas ni, semua kamu buat sendiri. Semuanya kamu buat sendiri dekat gambar-gambar kat sebelah sini. Yang ni daripada buku teks. Yang ni daripada kamu buat daripada dalam gambar ni. Kamu fikirkan sendiri. Bagus cikgu suka. Okey. Kita tengok sama-sama seterusnya. Okey. Seterusnya. Okey, objektif kita okey nanti dulu. Kita tengok seterusnya. Kita terus kepada kepentingan adab berjiran. Kenapa penting? Kenapa penting adab berjiran ni? Ni pun kamu dah buat dah. Kenapa penting? Sebab dan akibat. Ni adalah sebab dan akibat. Kenapa penting yang tadi kita buat ni? Sebab dan akibat. Kat sini jawapan dia. Ni daripada dalam buku. Kepentingan adab berjiran. Ni kepentingan adab berjiran. Yang pertama, kerja yang berat menjadi ringan. Tengok yang pertama tu. Alia cuba tengok yang pertama ni. Yang cikgu bulatkan ni. Kerja nombor 1. Nombor 1 ni. Kerja yang berat menjadi ringan. Kenapa kerja berat jadi ringan Alia? Kerja berat jadi ringan. Kenapa? Kenapa kerja berat jadi ringan? Tak tahu. Okey, kamu tak tahu, kita tengok balik gambar. Nanti kamu tahu. Okey, kejap. Mana gambar tadi? Kita tengok balik gambar. Cuba tengok gambar ni. Kerja berat jadi ringan. Apa yang dimasukkan kerja berat jadi ringan? Ni gambar apa ni? Gambar. Orang bergotong royong.
Gotong royong itu adalah kerja berat jadi ringan. Kenapa kerja dia berat jadi ringan kat dalam gambar ni? Kenapa ringan? Sebab dia buat sama-sama. Pandai dia buat sama-sama, bekerja sama. Kalau buat seorang-seorang berat. Jadi buat ramai-ramai ringan. Buat ramai-ramai ringan. Kalau bekerja sama ringan lah. Kalau buat seorang-seorang berat tak Alia? Kalau kita nak kemas semua seorang-seorang, berat tak? Berat. Berat dan penat jadi kita kena kerjasama di antara jiran tetangga. Bagus Okey, dari segi percakapan kamu, semua tadi yang kamu beri jawapan, cikgu ada buat penilaian kalau kamu cuba ada buat penilaian sekali. Jadi ini dikira sebenarnya kuis kemahiran berfikir. Cikgu ambil markah ini dikira pentaksiran bilik darjah kamu. Sebab kan cikgu tak boleh nak buat macam semalam. Sebab Syafiq tak boleh nak mengeja bahasa Melayu. Syafiq boleh mengeja tapi lambat. Jadi ianya akan makan masa untuk kelas cikgu. Jadi cikgu terus buat kepada soal jawab sahaja. Okey, jadi kita tengok sama-sama. Okey, untuk kelas kita. Okey, cikgu ada akan bagi link. Kalau dekat link ni. Sekejap Okey, untuk link ni nanti cikgu akan bagikan kepada kamu. Cikgu tak boleh nak, kita tak boleh nak buat link ni, kita tak boleh nak buat sekarang. Cikgu akan buat link ni adalah untuk kerja rumah offline pentaksiran bilik darjah. Maksudnya kejap lagi akan ada offline kan? Offline kalau kamu masih ada kelas pendidikan Islam 30 minit. Cikgu nak kamu buat benda ni dalam masa 10 hingga 30 minit. Untuk pentaksiran. Okey, sebelum kita tengok yang atas ni, cikgu nak kamu jawab yang bawah itu nanti Okey, cikgu bagi ni dulu. Cikgu tunjukkan kat skrin. Sebentar ya. Cikgu tunjukkan. Okey. Okey. Sekarang cuba kamu buka link yang cikgu bagi ni. Kamu jawab dulu. Cikgu bagi masa 1 minit saja. Syafiq dan Alia. Okey, baru nak bagi ni, sabar. Okey, cikgu ada bagi link tu. Kamu tekan link tu. Okey, tekan link tu. Kamu pilih tahap pemahaman pembelajaran kamu. Pasal jiran ni, adakah kamu faham? Tulis. Tekan sangat faham ke, kurang faham ke, sangat kurang faham. Lepas tu tekan submit, hantar. Okey, kemudian nanti cikgu akan dapat apa maklumat kamu. Kalau kamu kurang faham, pastikan kamu sedia dengan soalan nanti tanya cikgu. Kalau kamu tak faham, kamu kena tanya apa yang kamu tak faham. Alright. Okey, cikgu akan teruskan kepada lagi satu tu soalan. Okey, dah jawab nanti bagi tahu Alia dah belum? Masa kecil. Alia dah? Dah cikgu. Okey, Syafiq dah belum? Belum. Syafiq belum? Okey Syafiq, cepat Syafiq. Kita tekan tu. Dah? Dah. Saya sangat faham. Okey, Syafiq dah sangat faham. Okey, bagus Okey, kita tengok seterusnya. Yang ni kerja pentaksiran kamu. Okey, sebentar ya. Okey, kita tengok balik dulu. Dah hantar. Sudah hantar, bagus. Cikgu pun dah dapat. Alright, semua feedback sangat bagus. Okey, Syafiq makan duduk. Dia cakap pendidikan Islam mana boleh makan berdiri? Makan berjalan tak bagus Rasulullah kata makan jangan berjalan, jangan berlari. Makan mesti duduk. Minum pun sama. Makan jangan berlari. Berlari. Jangan berjalan pun tak boleh. Bangun berdiri pun tak boleh. Jadi pastikan kamu berada dalam keadaan duduk. Okey. Kita tengok
seterusnya kenapa tak keluar? Sekejap ya. Oh, sebab cikgu ni. Okey. Baru keluar. Alright, kita tengok seterusnya. Yang ni nanti cikgu akan bagi link yang seterusnya. Cikgu akan bagi kemudian. Okey, kita sambung seterusnya yang tadi tu. Sikit lagi. Okey. Hidup damai dan harmoni. Okey Alia. Dia cakap dalam ni, nombor 2 ni, hidup damai dan harmoni. Kenapa hidup damai dan harmoni? Syafiq, kenapa hidup damai dan harmoni, Syafiq? Sebab jiran baik. Pandai. Cikgu suka. Sebabkan jiran kita baik, barulah hidup damai dan harmoni, tiada pergaduhan. Bagus. Nombor 3. Gejala negatif. Dapat dibentras. Gejala negatif. Apa itu gejala negatif? Kalau gejala negatif ni maksudnya, contohnya macam tadi. Buang sampah kat rumah jiran, dengki jiran, saja kacau-kacau jiran, itu adalah gejala negatif. Dapat dibentras. Kalau kita buat baik kepada jiran, barulah orang buat baik kepada kita. Bagus. Alright, seterusnya. Memupuk silaturahim. Memupuk silaturahim. Nombor 4 ni, memupuk silaturahim. Apa itu memupuk silaturahim, Alia? Silaturahim ni apa? Silaturahim ni apa? Tak bisa fikir lah. Cikgu tahu kamu tahu tapi kamu tak tahu macam mana nak jelaskan. Betul. Silaturahim kan hubungan antara saudara, hubungan antara saudara. Contoh Alia dengan Syafiq. Alia dan Syafiq dan adalah saudara. Dengan cikgu pun saudara. Jadi bila hubungan tu baik, kita tidak bergaduh, maksudnya kita sedang menjaga silaturahim. Itu dalam maksud memupuk silaturahim. Kita jaga saudara kita. Okey, itu dari segi masyarakat. Ini dari segi masyarakat. Kita tengok dari segi negara. Apa yang berlaku kepada negara kita kalau kita jaga jiran kita? Ini negara. Tengok dekat skrin tu negara. Negara maju dan menarik kedatangan pelancong. Tengok. Negara maju dan menarik kedatangan pelancong. Kenapa boleh menarik kedatangan pelancong, Alia? Kita berdamai dengan jiran, berbuat baik dengan jiran, kemudian kawasan kejiranan kita, dekat taman kita cantik kemas, selalu buat gotong royong, kemudian boleh membuatkan pelancong datang. Kenapa? Sebab apa? Sebab kita punya tempat tu bersih. Pandai, sebab tempat tu bersih dan cantik. Kita tidak buang sampah merata-rata, kita jaga kejiranan kita. Kejiranan tu maksudnya kawasan. Kawasan 40 rumah berdekatan dengan rumah kita, itu dipanggil sebagai kejiranan. Okey, bagus. Okey, untuk link ni cikgu dah hilang tau. Nanti cikgu akan bagi. Ada 2 link. Satu link adalah untuk kamu punya kerja rumah. Yang ni kerja rumah nanti cikgu akan bagi offline. Ni kejap lagi kamu akan offline pula kan? Ni masa pun dah berakhir. Jadi ni cikgu akan bagi dalam WhatsApp sekejap lagi. Untuk ni kamu dah buat, bagus. Okey, nanti cikgu akan bagi yang ni, pastikan kamu buat. Ini adalah soalan, nanti cikgu akan bagikan gambar. Ada satu gambar, kemudian ada 2 soalan. Pendapat, berdasarkan gambar dekat atas, apakah pendapat kamu? Kamu kena bagi pendapat. Nanti cikgu akan dapat dekat dalam email cikgu jawapan kamu. Nanti cikgu akan bagi dalam WhatsApp. Okey, jadi memandangkan masa pun dah berakhir, jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Nanti semua peta-peta ni, I think ni semua, ni semua nanti cikgu akan bagi dekat dalam WhatsApp. Cikgu akan bagi dekat dalam link. Peta alif, peta pokok, peta buih berganda ni semua cikgu akan bagi dalam link. Okey, sekarang masih waktu pendidikan Islam. Ingat sekarang masih waktu pendidikan Islam. Jadi pastikan sekejap lagi buat terus yang cikgu suruh buat tu. Yang link cikgu bagi terus buat.
Okey, jadi kita tengok kat sini sekejap, kita kembali kepada kita punya objektif. Ingat tadi objektif kita? Kamu dah pun kamu dah tahu apa maksud jiran. Bagus. Kamu dah dapat yang ni. Nombor 1 dapat. Kemudian kamu tahu apa hukum beradab kepada jiran. Hukum dia adalah wajib. Dalil pun dah baca. Dalil daripada hadis Nabi. Kemudian hak jiran. Ingat tak hak jiran terbagi kepada 3 tadi? Percakapan, perbuatan dan emosi pun dah. Kemudian kepentingan beradab kepada jiran pun dah. Kepentingan beradab kepada jiran ni yang sebab dan akibat yang kita buat tu. Bila kita buat macam ni, apa yang berlaku pada jiran. Kemudian kamu dah buat pun analisis. Okay, bagus Cikgu suka. Okay, jadi kesimpulannya pencapaian kita, pembelajaran kamu tercapai. Cuma tak habis lagi, kita akan sambung pembelajaran kita pada minggu yang akan datang. InsyaAllah nanti kita akan kerja sekolah ni cikgu akan bagilah. Itu saja untuk kelas kita pada hari ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Okay, bye-bye, Zaijian. Bye. Bye. Bye, Zaijian. Okey, cikgu. Baik ni. Banyak betul semua guna habis. Alhamdulillah. Okey, cikgu ada rekod ada recording. Saya buat rekod. Nanti saya bagi kepada cikgu ya? Ya, boleh. Alright, Okay, alright. thank you. Bye. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, jadi kita tengok sama-sama. Ada satu video. Sebelum kita mulakan, cikgu nak beritahu dulu apa tajuk yang kita akan belajar. Kamu tengok dulu video ni. Tengok video ni, jadi kamu buat penilaian. Apa yang cikgu nak cuba sampaikan. Okey, tengok video ni.